Ya. Ya, Mhm. saya jumpa seorang Moroccan. Dia duduk di Malaysia sekarang. Dia punya pandangan terhadap Malaysia dan Putrajaya jauh beza. Dia kata Mhm. Putrajaya itu pada dia adalah city of the Muslim Ummah. Sebab dari Okey. segi quality, dari segi pengurusan, dari segi uh, khidmat kepada masyarakat tempatan sangat bagus kata dia. Dan kita patut jadikan kebanggaan. So he wants to do a very big thing, insyaAllah in November. So he has come to me and asked for my support lah. Satu di antara perkara yang dia pernah buat pada saya tahun 2000 bila, 14 ke bila, sebelum tu. Dia memperkenalkan semula Putrajaya kepada saya. Dia bawa saya berjalan sekeliling Putrajaya dalam 3 jam durasi. Masuk jalan, keluar jalan, pergi belakang. And I tell you, masa tu I just came back from Frankfurt. And I was amazed by Frankfurt, plus the Malays in Frankfurt. But when I came Mhm. back to Putrajaya, was introduced to Putrajaya by this Moroccan brother, I became so, shall we say apa ya, um, bersyukur lah. Bersyukur sangat. And I felt very proud. Very proud. So dia kata, brother, this is very important. We need to position Putrajaya and Malaysia at its right placing. Okay. Dia kata tak apa, nanti kita sembangkan. So dah lama tak jumpa, lepas tu baru-baru ni dia contact balik. So I think this is another responsibility lah that we need to Ya. cover, insyaAllah. InsyaAllah. Betul lah. Okay. Baik. Ni nak tanya, yang skrin yang tunjuk ni, yang akan keluar ialah bahagian bawah sebelah kanan ni ya. Ni Yeah. yang akan jadi program out kan? Yes, Azanis, you can answer all these questions ya. Yang di bawah tu. Okey. Pakai kan? Okey. 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 Tak apa. Maknanya untuk saya ambil feed ni memang tak sesuai lah. Apa skrin yang saya tengok ni untuk keluarkan balik last screen kami di sini, tak boleh guna yang ni. Macam mana saya nak dapat akses? Okey. Aha. Okey. Saya nak. Yes. Okey. Tu cantik. Maknanya saya ambil feed daripada yang satu lagi punya link tu. Itu untuk broadcast untuk kami di sinilah. Okey. Okey. Boleh. Tu cantik. Faham. Okey, satu lagi persiapan kita untuk hari Jumaat ni.
Itu kata nak minta gambar Abang Nizal ya? Itu ada. Saya tak sempat mencari lagi. Tak apa, kita supply lah, kesian nak cari. Same thing, I hope you can share the pictures, then we can use it for our promo on our site. And then kita nak jadikan itu sebagai grafik masa kita bersiaran. Okey, boleh. Malam ni saya bila DJ Force datang sekejap lagi, dia dah sekejap tapi dia akan on ikut. Saya akan share gambar kami berdua. Dan dari segi poster tu kita boleh buat design kita punya poster sendiri. Dan sebelah Abang Nizal akan ada poster sendirilah, yang orang promo lah kan? Ya. Okey. InsyaAllah. Alright, kita ada tamu lah. Kita ada team members kita, ada 2 lagi selain pada Azanis. These are the people behind the scene di dalam yayasan khususnya, and generally also with Nizal and Co. Yang bersama dengan kita kejap lagi tadi ada muncul kejap. Itu adalah from dia mengaku Kelantan tapi actually he's from Gaza. Yeah, he's listening to you now. Yeah. Dia tidak boleh menonjolkan wajahnya. Bukan kerana malu tetapi kerana strategi. Kerana kalau diketahui oleh pihak-pihak tertentu maka dia akan boleh sasaran. Yang itu kita kena ambil kira lah. Dia apa nama? Gaza? Gaza from يعني يا شيخ he's from Gaza يعني فلسطين. Yes, from Gaza, Palestine. Okay. Tak berjelas tadi. Okey, kat Gaza, masya-Allah. Okey, baik. Nama dia kita panggil untuk memudahkan kita panggil dia nama Ahmad lah. Ahmad, okey. Itu nama yang kita gunakan. Fundraising tu ya? Ahmad tu ya? Yes, exactly. Ahmad. Very. See, Brother Ahmad, our DJ1 is very observant. No. He noticed your name. Not many notice the name. I remember your name. Number. Ahmad dia Ahmed dulu tu kan. Ahmed itulah. One the brother that has not yet emerged is Brother Zul. He has very wide experience in community development. He was before running as the manager for an NGO. The name of the NGO was Orphan Care. Orphan Care. Ini bantu orang-orang, ibu-ibu muda yang melahirkan anak-anak yang tidak sah, yang kita tidak mahu buangkan anak itu, maka dia orang boleh letak dia dalam baby hatch yang ada di pejabat Zul ni, orphan care ni, dan kemudian orphan care akan settle where to send the child, where to put the child, or even put it on foster homes. That will be the work of orphan care. He left orphan care a few years back. Now he's a freelancer. So I was thinking he would be good lah as a part of the team with the yayasan. Okay. Ni memang dekat studio ke ataupun dekat mana? Ada studio Abang Nizal lah ni? Semua kami ni di rumah masing-masing. Okay, senang. Right. Yeah. This is a digital broadcasting platform kan. Azanis berada di Rawang. Abang Nizal berada di Damansara Perdana. Kebetulan pula si Ahmad dia tinggal tak jauh daripada Abang Nizal di Damansara Perdana. Kelantan. Sementara Zul tinggal di Ulu Kelang. So you can see how we work, yeah? Yes, very good. Alright. And what you see is actually the virtual studio. The reality behind what you see is what I call as tongkang pecah. Rumah Manizal.
Because nak masukkan itu kan. Yelah. So I've been Pakai green screen kat belakang tu. green Ada screen. ke? Nah, okay. Right, green screen. Okay. So that's the way we work. Bagus, setup tu bagus tu. Kita senang lah kan nak ni kan. Bagi kita orang, teknikal kita orang, script writing pun kita, directing pun kita, audio guy pun Alright. kita. Kita dengan ni je. Good. Kita memang Yeah. paling I'm independent. lucky. Alhamdulillah. Okay, Ada team kat sana. dari segi technical ini I'm lucky lah because I got Azanis, alright. Tetapi dari segi editorial, dari segi scripting, dari segi creativity, creative content, getting the subject experts on board, panelists or guests on board, even to the fact of identifying, confirming, and all that kind of jazz. It comes from, alhamdulillah, one good friend of mine, who is myself lah. So I understand where you're going and where you're coming. Yes. Itulah. Memang that's the yalah another part yang susah juga sebenarnya. Nak memikirkan idea tu. Kami memang struggle juga kadang-kadang bila tak ada content tu. Jadi macam alamak siapa nak show apa lah nak buat ni kan. Kadang-kadang nasib baik alhamdulillah lah ada lagi orang juga kan yang boleh share kan. Tapi ada masa tu kering jugalah. Ya, betul. Faham. Even that's why in our case ni kita dengan you ni, we can also share some of our contact people that may be a good input for you guys around there. And at the same time, we can have your contact people. Kita boleh share. Alhamdulillah. Itu bagus tu Manizal. Itu bagus. Dari segi contact manager mungkin lagi lebih wide kan. So siapa yang boleh share ni lah kan, experience ke bagus kat sini, insyaAllah itu bagus tu. InsyaAllah bulan depan pun kita nak volunteer sebenarnya. Akan ada information session dari volunteers bagus. Dan daripada community lain, daripada Indonesian community sini pun strong juga. Jadi kita akan recruit ada community dan ada orang presenter, bukan kita orang je, kita nak cari yang betul. Ada new idea. I've got also my memang kita punya pendekatan Nizal & Co ni nama aja Nizal & Co, tetapi dari segi wajah-wajahnya it's namanya & Co kan. So some of the friends that I know, some of the young talented presenters, kita akan minta. Even for your information, I can have you and DJ Faust as one of my faces on Nizal & Co. That means you can be a host at your pod lah, at your pod, and doing your job, and you can run the show on whatever topic you wish. Yeah. InsyaAllah. Menarik tu. So that's the reason why I'm suggesting. That means your Radio Melayu Perth bersiaran pada hari Jumaat itu boleh ditontoni di Nizal & Co. Okay. And that's why I'm coming up with that. So that will be very interesting. Yeah. Macam mana Abang Nizal tahu pasal kami ni? Okay, ceritanya. You see, I'm a person who is how to say dia aktif lah. Otak aku bergerak macam-macam bidang. Okay. Bukan hanya dalam bidang penyiaran, bidang penyelidikan, bidang pendidikan, community development, what you call lagi dipanggil apa tu, industry, academia, relations. So I am just about everything.
So, one of the passion that I have is identifying things that is related to the Malay global community. So I started to Okay. do my job, reach out. Then I got this Nizal and Co. Lagilah dia jadi semangat lagi jauh kan. So I've got already people in Frankfurt that I know, which I'm going to place them in lah. Masa awal-awal tu I don't believe in pukul canang awal-awal lagi. No, I want to build it up first, alright? So Yeah. then I found out, suddenly something cropped on my um, internet and my Google, and then I said, Radio Melayu Perth sounds interesting. I said, because I was doing research uh, on Pulang, on Liverpool community, Malay community. Okay. Dan I nampak, ini ada Radio Perth. So how am I going to contact? Carilah, dapatlah nama hang. That's when I try to contact you. Dapat, aku tak lepas. So that goes on. So I'm trying to look at banyak lagi. So now we can work together in finding that kind of reach out Malay Muslim community. Mana tahu kan nanti kita boleh wujudkan satu platform besar atas nama Rumpun ke? Kita kata satu rumpun. It can be a TV, it can be radio, it can be anything. Where we are linking ourselves with each other. Okay. Satunya ialah untuk merapatkan balik ikatan silaturahim. Satu lagi ialah untuk kita mengembalikan orang-orang kita yang telah tersasar. Yeah. And which you are doing it, insyaAllah. So itu kita setujulah. InsyaAllah. You tak tengok lagi ya. Abang Razak masa buat bukan jejak Rasul ya. Sebelum jejak Rasul, I went to I did my umrah. Selepas mengikuti program dia panggil apa tu ya, muaskar, that means perkemahan belia di Port Said, Egypt, Cairo. Di sana balik daripada situ kita pergilah umrah, and then we did for within 3 days. Umrah 3 hari bro. 3 hari ya. Yes. Betul, 3 hari memang cepat. Dah lah keretanya kecil, dimuatkan dalam 8 orang. Sekian, terima kasih. And then waktu pula cuaca panas, musim panas. Okay, that's still small. When we went there, we were hosted by a Malay community in Makkah. Sama dengan orang Mekah di sana. So dia punya asalnya pakcik tu dia orang Kelantan. Dia kecek Kelantan, Allah gitu. Okey. Sampai kepada anak-anak dia bercakap Melayu, tidak bunyi Kelantan, tidak bunyi Melayu, tidak bunyi yang biasa kita dengar macam Bangla punya Melayu ke, even Arab punya Melayu ke kan. If you ask Brother Ahmad, when he speaks Malay, he doesn't sound Malay, but he sounds Arab lah, Arab. It's an Arab. Okay. And Bangladesh. Because you know lah, Arabs cannot pronounce the letter P and where's the Bible? Okay. Where is the Bible? So P. I'm in the barking. Okay, that's my proof. Asmar is there. So what we have done when we met there, we talked lah. Kita bercakap lah dengan dia. They were so eager to talk to us, so they spoke to us in Malay. The children lah, yang paling fasih setakat dia tu ialah yang paling tua tu lah. So dia bagi satu perumpamaan. Dia kata dia tengah nak belajar bahasa Melayu, kata dia. So dia dapat satu ungkapan, perumpamaan, kata dia.
Apa dia aku kata. Tapi bunyi dah tu pelik lah, pelik. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Bunyi macam sakai pun ada. So I said, oi, but I can understand what you're talking about lah, I kata. Tapi Yes. bunyi dia tak Melayu langsung. Muka Mm-mm. Melayu. Bukan Melayu. I've got my cousin. My auntie married a Saudi long time ago. Dia dah ada anak dalam 5 orang gitu. 5 ke 6, I can remember. Tetapi anak-anak dia muka-muka 60% Malay, 40% Arab. And they cannot speak Malay at all. Tak boleh. Okay, ya. Tapi cubalah belajar sikit kan. And belajar Itu sikit. masalah biasa juga bang. Misal sini pun memang ramai. Anak saya pun termasuk golongan tu yang Melayu mungkin Melayu habis, tapi tak nak cakap bahasa Melayu. Itu ada satu cabaran orang Melayu ke sini. Macam mana nak kasih anak dia cakap Melayu? Sebab dia orang nak dah biasa bahasa. Mak bapak diorang ni macam saya pun refleksi diri saya jugalah kan, masa dia membesar anak saya macam kecil 11 dengan 8 tahun, tapi kita lagi senang cakap bahasa Inggeris sebab nak kasi dia faham cepat, tapi sebenarnya tu approach yang salah. Kita kena paksa dia cakap Melayu, dan kalau boleh paksa dia cakap Melayu dengan kita, baru diorang dapat tapi sekarang ni macam diorang dah jadi macam malas tak nak cakap bahasa Melayu. Tapi saya cubalah. Yalah, saya susah. Melayu juga, ajar sikit-sikit. Cuma sekarang ni nak keluar, nak bagi diorang keluarkan kata Melayu kat mulut diorang tu mencabar sikit. InsyaAllah lah, slow-slow. We have one discussion which I followed. It was on Opera, if I'm not wrong. Dalam discussion itu, dalam perbincangan itu, dia sebut begini, if you have a family that is of multiple background, if you want your children to understand multiple language, do this, kata dia. Say for example, we give a timeline of 6 months or 3 months, it depends, but we rotate amongst us. So for example, like now you are a Malay and you're staying in an English environment atau Australian environment. Okay, one of you must play the role of an Australian speaking person, and the other will play the role of a Malay. So whenever he or your child come to you, if you are the one who's going to speak in Malay, you need to speak in total Malay. And once he speaks to the mum will have to speak total English. Kata dia. What will happen is that they will grow, then they will know, they will catch the faster the languages, because mau tak mau he or she has got to deal with you in Malay for 6 months, and then after that you tukar to show to the children that it is interchangeable. Yes. You can speak Malay, you can speak English, so you do not need to fear. Sebab sekarang ni bila dah bertahun-tahun tidak mempunyai pengalaman berbahasa dalam bahasa Melayu umpamanya, dia akan merasa inferior. So bila dia merasa inferior, why must I speak in Malay when I'm in Australia, my dear? So dia tetap dengan that mentality comes in lah. Unless if he's in Malaysia, then he has to force himself lah. Yes. So that is an interesting analogy by this one guy from where I don't know, but was interviewed in Opera. Okay. Itulah. So lepas ini, tapi dah umur berapa dah anak? Anak 11 dengan 8 tahun. Oh. Masih boleh selamatkan tu? Boleh. Memang tak terlambat lah. Cuma tak terlambat. Masih rasa frust juga dia orang tak ada. Yalah. Kita kena dia orang macam lagi senang kan? Lagi senang bercakap bahasa. Wan. Ni. We understand when you are in a foreign land. Betul. Macam mana, Wan? Yang Haji Khalid
Nizal, Haji Khalid tu bagus walaupun anak dia membesar kat sini, tapi dia memang bagus sebab dia memang paksa anak dia cakap bahasa Melayu di rumah, Oh, dan dia go to the extent that kalau anak dia tak cakap Melayu, anak dia takkan dapat makan pun. ya Allah. Kalau minta makanan, kalau cakap bahasa Inggeris memang tak layan lah. Kan? Kalau my cakap kena God. cakap bahasa Melayu baru dapat makanan. Macam tu lah. Kena paksa macam tu. Aduh. Anak dia makin kurus ke atau makin berisi? Anak dia dah besar dah. Anak dia dah ada cucu dah pun. Tapi Bermakna tapi berjadi. tapi memang dari segi pergaulan dah dia boleh adapt lah. Maknanya cakap Melayu pun macam cakap seperti membesar di Malaysia. English macam Australia. Sebenarnya. Aduh, cantik tu. Ini di antara konten yang bagus kita bangkitkan dalam kita bincang every time we meet up dengan orang-orang begini. How do you sustain that? I've got a brother who is a Perakian. Dia orang Perak, and dia telah tinggalkan Malaysia lebih 50 tahun yang lalu. Umur dia sekarang dalam hampir 70 tahun ke ataupun hampir 80 lah. Within that range. Baik. But he can speak perfect Perakian. And dia cakap Perak dia tu, Perak betul lah. Nak tahu betapa kunonya dia ya. Minta dia eja camca. Dia akan eja CHAM. Okay. Dia berkahwin dengan orang tempatan dan ada anak seorang. Tapi bercerai. Anak dia memang tak boleh bahasa Melayu lah, perempuan. Tapi masa saya jumpa tu, masa tu kita pergi just after Hari Raya Puasa di Frankfurt. Jadi masa kita di situ memang suasana masih beraya lah. And one of the function Hari Raya oleh Tourism Malaysia, he brought his daughter and ex-wife lah, which I didn't know lah. Tak pernah jumpa kan. Jadi dia bawa, jadi dia perkenalkan, Nizal, brother Nizal, come here. Ni, koma nak tahu ke? Ini girlfriend aku, dia tunjuk. Tapi dia bekas bini, kata dia. And dah datang satu budak perempuan, looks like Mariah Carey. If I want to introduce you, this is my daughter. Oi, seksi. Yelah. Dekat mana tu? Dekat UK? Dekat mana dia? Jerman. Frankfurt lah. Okay, baik. Jerman, Germany. Okay. So interesting lah, interesting. Melayu yang kahwin kahwin campur kat sini pun ada juga, ramai juga. Dan menarik kisah mereka. Ada yang kahwin dengan Australia, yang Australia tu masuk Islam. Itu salah satu perancangan kami nak interview juga yang mualaf ni mualaf ni yang masuk Islam, nak bagi dia orang cerita pengalaman. Saya pun sempat jugalah dengan cerita ni, macam mana dia orang susah nak bila nak balik Malaysia, nak kahwin kat Malaysia pun ada hadangan nak belajar agama dan sebagainya. Itu boleh jadikan inilah kan macam perkongsian bahan lah. Menjadi bahan lah, insyaAllah. Tapi itu kita target English lah. Itu sebab kita nak ramai lagi dapat kan audience lagi besar. Tu dokumentari tu jadi English tapi boleh buat subtitle. Boleh. I think we can work together beautifully. Kalau kita punya COVID ni clear, because I'm also seeking grants and funds from many quarters for me to come up with this documentary, something to do with the theme Malay diaspora. Right. So with this, maybe I will leave everything here to
the new generation to take over. So Azanis boleh run the show. Dengar tak Azanis? Okay. Then I will leave and I will visit all this community, and I can do it live anywhere, any place, at any time. Yes. That's my intention. Then people can Yes. follow me. They will meet new people, tapi with a very strong link with their roots. So this is where I'm going lah. So that's the reason why Tuhan bagikan Abang Nizam this platform, which I never thought that it would happen, but it happened. Yes. And I think it's for good reasons. So when I met, when I found this Radio Melayu Perth, you can imagine how overwhelming excited I was. Alhamdulillah. Ada lah. Macam mana nak contact ni? Jangan. Itu yang you dapat. I punya contact tu. I sent by Facebook kan? Hantar message lah, Facebook message. Ya. Lepas tu Message saya call. Facebook, yes. Sebab tak ada nombor, tak ada apa kan. I pun hantar lah. Dia jawab punya suka. Terima kasih lah Alright. kami apa semua. InsyaAllah kita orang pun memang nak kerja sama. Dan insyaAllah lah platform Abang Nizam ni bagus, boleh belajar. Boleh. Okay, Azanis. Yep. Okay. Alright. Okay. Boleh WhatsApp. Boleh WhatsApp. Azanis, satunya, kita punya link ni will be tetap sampai Jumaat kan? Tetapkanlah. Yes, you know why? Abang Nizam tak nak nanti kita redo everything. Aku faham nanti kau akan bercelaru. Okay, kita semua nanti akan pening lalat. Saya boleh set up saya punya yang feed ni apa semua boleh masuk terus. Yes, betul. Boleh masuk terus. Exactly. Let me see. Cantik. Okay, terima kasih. Are you recording this one? Yes. No, yeah? Oh, you're recording this, yeah? Yes. Okay. I'm recording this, yes. My reason is because I want to introduce Ahmad. Tapi Ahmad tak boleh tunjuk muka dia khalayak awam. Okay, my voice it's good, right? I can sing maybe or something. Okay. Let me see. Siapa dah bagi belum? Azan. Okay. I'll give you the link. Okay. Alright. Ni dah masuk DJ Force. Sekejap. Saya okay. Sudah masuk. Ini DJ Force ni. Sekejap. Ni DJ Force. Yo bro. Yo, minta maaf. Saya lebih sibuk daripada PM kita, jadi itu yang sampai lambat tu. Tak apa, kita mengerti. And I think the whole problem of the world is in your on your burden, you know. I can understand. Tahu tak apa, itu tak apa. Tak tahu apa duduk kat atas tapi tak apa. Belum orang lain mula cucuk kat tengok belakang. Tadi. To tell you frankly, I tengok you ada dua. Mula-mula ingatkan you ni Tan Sri Wahid. Wahid ni dia punya bekas Maybank punya CEO. Wah. Lepas tu I nampak ada juga nilai-nilai macam Tengku Razali masa muda-muda. Tengku Razali pula. Semua yang power tu. Dah kata the whole world punya isu tu dia bahu. Very nice lah your setup. Very nice. Thank you very much. And we want to share this with you as well. Okay. Cool. Welcome to my world. The world of dah setahun kerja dekat rumah. Itulah.
Kan? Dan kita ada dua tu, sama ada kita bekerja di rumah atau kita dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah. Macam macam Azanis, dia dua-dua dia. Dia kerja di rumah dan dia dikerjakan. Bukan dia kerja siapa, tapi anak-anak dia. Anak-anak lah, biasalah. Azanis tu Betul Azanis kan? lah part of the team. Tengah-tengah buat kerja ni, tiba-tiba anak menjerit kat belakang. Allah. Anak. Biasa. Semua kat rumah. Semua kat rumah ni kan? Semua dekat rumah ni. Betul saya. For information, I am in Damansara Perdana. And then Azanis boleh tunjuk muka tak Azanis? Supaya kawan-kawan dapat kenal kau siapa. Okay. Nyampah aku. Malu. Okay. Azanis, he is the backbone of my platform, Nizal & Co ni, because he is the expert, he is the technical guy, production guy for this Nizal & Co. Okay, so he is in Rawang. Rawang, okay. So I am di Damansara Perdana, which is in PJ. Dia di Rawang. And then we have another brother, namanya Ahmad. He is a Palestinian, and he's involved with me on this project with Save a Gaza Family. He is the lead coordinator. So he is not far from my place lah, but quite a distance. Orang datang ni, kalau berjalan tu mengah jugalah. Okay, so he's there. And then we have another person, tapi dia tak muncul lagi ni, namanya Zul. Dia ni antara orang kanan I lah. I banyak minta dia untuk bantu I dari segi administrative, dari segi some of the contact work that I have to do, because he has a very wide experience in managing an NGO. I see. Okay. So there's Zul. So he's not here now. And I cannot show the face of Ahmad because of security reason. Starting to do that, dia ni orang halimunan ke apa, because kan dia ni daripada negara yang tertindas, jadi wajah itu kalau dikenali makin akan menjadi masalah bagi dia. Pada dia lah. Pada dia lah. Pada kita okey. Kita tak nak nanti kerana kita dia menjadi mangsa keadaan. Yalah, Tapi kalau katakan orang-orang macam Tengku Razali, Tan Sri Wahid Omar ni boleh tolong, tak apalah. Tu dah keluar, dah nampak muka dah. Ada nampak. Tu dia. Ini Azanis. Assalamualaikum. This is our pilot. Alright. Namanya bunyi macam perempuan. Azanis. Tapi jangan betulkan TV anda. Dia di Rawang. Kita ada meeting pukul 9 pula dengan orang lain pula, sebab kita membantu satu event di Hari Muslimah. So, dia buat macam just wrap up. Show. Alright, just wrap up. Okay, we'll meet insyaAllah pada 8:30 malam. Actually kita start at 8. That's the line semua. 8:30 we'll go live. Yeah? 8:30 live, okay. Yeah, 8:30 live, and the details of what we're going to discuss itu, I think we do it by WhatsApp lah. We write down, and if we need to have conversation, we can do it on WhatsApp. Alright, or Zoom. Saya akan buat group lah. WhatsApp group lah, senang. Okay. Pun ada. Kita start the group. Okay. Alright. Okay. Can I have your number, DJ Fauz? Saya forward. Saya forward. Acai. Okey lah. Kalau gitu, selamat bertugas dan kita jumpa lagi. You have another 1 more minute to go. Pak Nizal, nanti ni hantar gambar ya. Nanti kita orang hantar gambar juga ke Pak Nizal. Kita bertukar-tukar wajah. Tukar gambar, yes. Okay. Baik. Alright. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.